Assalamualaikum dan selamat datang ke Aklus Bernama Web TV. Saya Azlina Sani. Bersama kita pada hari ini Puan Anita Muhammad Jali, merupakan Ketua Bahagian Pengurusan Program dan Teknikal Perpustakaan Kuala Lumpur. Selamat datang Puan. Okay. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Okey, tujuan kita menjemput Puan Anita pada hari ini untuk berkongsi sedikit info mengenai Carnival Jom ke Perpustakaan Kuala Lumpur. Okey Puan, boleh Puan ceritakan sedikit latar belakang secara ringkas mengenai Perpustakaan Kuala Lumpur? Okey, Perpustakaan Kuala Lumpur ni adalah di bawah pentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi kami ni merupakan sebuah perpustakaan awam lah untuk warga Kuala Lumpur. Jadi kami beroperasi di Jalan Raja, iaitu di hadapan Dataran Merdeka. Jadi selain daripada ibu pejabat kami di Dataran Merdeka tu, kami juga ada lagi 12 cawangan, perpustakaan cawangan. Jadi perpustakaan cawangan ni terletak di sekitar wilayah persekutuan lah. Jadi kami tu berfungsi untuk memberi kemudahan perpustakaan, selain juga sebagai pusat maklumat kepada warga Kuala Lumpur. Jadi kita memang menggalakkanlah orang ramai untuk datang ke perpustakaan ya. Jadi perpustakaan ni sebenarnya dah lama dah lah beroperasi dari tahun 1989 dan kita berpindah ke bangunan sekarang ni pada tahun 2004. Okey, mungkin orang ramai ingin mengetahui apakah Jom ke Perpustakaan KL Carnival yang akan berlangsung pada hujung minggu ini. Mungkin Puan boleh ceritakan sedikit. Carnival Jom ke Perpustakaan ini adalah sebagai salah satu usaha kami lah untuk memperkenalkan perpustakaan Kuala Lumpur ya, kepada orang ramai. Jadi kita nak mewujudkan satu suasana karnival lah ke perpustakaan. Sebab biasanya bila orang dengar perpustakaan, apa yang terbayang adalah nak kena belajar, tempat yang boring macam tu kan. Jadi tujuan kita adakan karnival ni untuk menerangkan kepada orang ramai dan juga memperlihatkan kepada orang ramai bahawa berbagai aktiviti sebenarnya boleh dibuat perpustakaan ni. Okey, jadi untuk Jom Carnival Jom ke Perpustakaan ni kami akan mengadakan berbagai aktiviti lah yang menarik untuk orang ramai. Adakah ini kali pertama diadakan atau ingin melakukan secara tahunan, acara tahunan? Okey, untuk dalam bentuk karnival ni, ini adalah pertama kali. Jadi sebelum ni kami pernah lah buat contohnya macam pertandingan mewarna kan, yang melibatkan agak ramai jugalah. Pernah satu masa tu kita sampai dapat penyertaan sehingga 3,000 orang peserta. Jadi tapi untuk dalam bentuk karnival ni, di mana berbagai aktiviti akan berlangsung, memang ni pertama kali lah kami akan. Okey, setiap karnival yang diadakan tu mungkin ada matlamat, ada visi untuk dicapai. Apakah matlamat untuk kali ni? Karnival melalui karnival ni kami berharap orang akan lebih mengenali perpustakaan Kuala Lumpur dan akan mendaftar sebagai ahli dan menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan yang kami sediakan. Sebab untuk makluman semualah ya, perpustakaan Kuala Lumpur ni selain daripada menyediakan buku-buku untuk dibaca, kami juga ada buku dalam bentuk elektronik yang kita panggil e-books. So kita ada dah lebih kurang 2,000 judul e-books untuk pengguna, khususnya warga Kuala Lumpur ni untuk menggunakannya. Kemudian kita juga ada perkhidmatan internet, wifi percuma dan ada juga permainan-permainan seperti Xbox dan sebagainya kan, yang sekarang ni memang menjadi kegilaan lah ya, boleh kata golongan muda. Jadi benda tu semuanya ada di Perpustakaan Kuala Lumpur. Jadi melalui karnival ni kita nak mewar-warkan lah bahawa kita ada perkhidmatan ni dan sepatutnya golongan muda ni khususnya tak perlu lagi melepak ke tempat yang ni kan. So dia perlu datang ke perpustakaan dan menggunakan perkhidmatan yang kita ada. Okey, mungkin Puan boleh ceritakan sikit adakah ada agensi yang terlibat dalam menjayakan karnival ini? Okey, untuk memeriahkan lagi karnival ni, kita menjemputlah ya pihak bernama, juga even Kementerian Wilayah Persekutuan juga terlibatlah dalam program karnival kali ini, dan juga Fakulti Pengajian Pengurusan Maklumat daripada UiTM. Jadi 3 agensi utama ni bekerjasamalah untuk menjayakan karnival ni. So contohnya melalui bernama kita ada 3B Book Walk ya, satu acara yang agak santai di mana kita cuba untuk mendapatkan seberapa banyak buku ya untuk dihadiahkan kepada yang lebih memerlukan. Kemudian kita ada kerjasama dengan Kementerian Wilayah ni adalah untuk mengadakan storytelling competition.
So jadi ini pun untuk sebagai galakan lah kepada kanak-kanak untuk datang membaca buku, sebab bila dah baca buku tu kita perlu kongsi apa yang kita baca tu kepada orang ramai ataupun kepada saudara mara adik-beradik kan. Jadi melalui storytelling competition ni kita akan memberi peluang lah kepada kanak-kanak ni untuk mencerita balik apa yang dia dapat daripada buku yang dia dah baca tu. So kita ada kerjasama dengan Kementerian Wilayah dan juga untuk pertandingan ni kita juga jemput perpustakaan di Perbadanan Putrajaya sebagai ahli lah. Okey, mungkin ibu bapa di luar sana ingin mengetahui aktiviti yang menarik untuk bersama-sama membawa anak-anak untuk karnival kali ini. Antaranya khusus kanak-kanak mesti menarik perhatian mereka. Okey, untuk kanak-kanak sebenarnya memang banyak lah sebenarnya. Itu pun sebenarnya target group kita. Okey, untuk sepanjang 2 hari ni kami ada sediakan banyak program lah. Okey, untuk 28 Mei hari Sabtu kita ada pertandingan mewarna seperti sebut tadi. Untuk kanak-kanak berumur 4 hingga 12 tahun. So kita ada 3 kategori di situ. Kemudian kita ada library 1 wilayah storytelling competition, show us your talent. Kemudian kita ada aktiviti sampingan di mana kita ada pertandingan congkak, batu seremban, musical chairs, pilih dan buang. And then untuk remaja lelaki ni lah terutamanya kita ada FIFA 16 Xbox tournament. Jadi yang ni memang saya rasa golongan muda memang minat lah. Kemudian kita ada juga pameran daripada agensi dan institusi yang berkaitan. Juga kita ada juga food truck. Kan bila dah penat-penat main ni kita ada nak makan, kita ada food truck. Dan kita juga ada mobile book cafe, di mana mobile book cafe ni adalah mobile book van yang menjual buku-buku, sambil tu boleh juga disediakan jugalah minuman ringan, kopi dan sebagainya untuk membaca secara santai. Kemudian pada hari tersebut pada hari Sabtu dan juga Ahad tu kita bermula daripada 8 pagi sehingga pukul 5 petang. So jadi sehingga ke petang tu memang ada banyaklah aktiviti. Kemudian pada 29 Mei hari Ahad kita ada senam aerobik, zumba dan juga program 3B book walk tadi. Kemudian kita ada juga lagi satu sesi yang ni lah untuk permainan tradisional, Xbox dan sebagainya. Okey, karnival ini akan berlangsung di Dataran Merdeka. Mungkin pengunjung atau orang ramai ingin tahu kemudahan yang disediakan oleh Perpustakaan Kuala Lumpur. Mungkin ada shuttle ke atau boleh gunakan pengangkutan awam. Okey, sebab kan kita library tu memang di hadapan Dataran Merdeka So saya rasa kita tak ada masalah lah untuk orang ramai untuk datang ke perpustakaan. So untuk parking mereka boleh parking di bawah dataran, siapa yang bawa kereta. Tapi mungkin lebih seronok untuk bawa anak-anak ni menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam lah, contoh LRT, bas dan sebagainya kan. Sebabnya kadang-kadang kita kanak-kanak Kuala Lumpur ni dia lebih teruja nak naik bas, nak naik LRT kan, sebab hari biasa mungkin sekolah mungkin dia hantar oleh beberapa kan naik kereta. Jadi inilah masa yang sesuai sebab kebetulan memang permulaan cuti sekolah kan. Jadi saya rasa untuk karnival ni tak ada masalah, kita galakkan guna perkhidmatan pengangkutan awam. Okey, apakah harapan Puan untuk karnival untuk tahun ini? Okay. Untuk karnival tahun ini kami berharap ini ada seperti yang saya maklumkan tadi, ini adalah kali pertama kami mengadakan karnival yang agak besar bagi kami. Jadi diharapkan karnival ni menjadi satu permulaan yang baguslah untuk kami buat lagi karnival mungkin yang lebih hebat lagi di tahun-tahun akan datang Dan di samping sebabnya karnival ni bukannya untuk sekadar untuk bersukaria, tapi diharapkan dapat memberi pengalaman yang menyeronokkanlah kepada kanak-kanak terutamanya dan juga ibu bapa. Sebab perpustakaan bukan sahaja tempat untuk kita menimba ilmu ataupun untuk belajar secara serius, tapi sebenarnya banyak perkara yang kita boleh buat di perpustakaan. Datang ke karnival, jom ke Perpustakaan Kuala Lumpur at Dataran Merdeka pada 28 dan 29 Mei 2016 daripada pukul 8 pagi hingga 5 petang. Jumpa anda di sana.
Okey, kepada ibu bapa dan semua masyarakat di luar sana boleh datang ke karnival ini untuk mengikuti aktiviti-aktiviti menarik di samping menimba ilmu. Sekian sahaja untuk Up Close bernama Web TV. Walk adalah satu aktiviti yang akan dijalankan pada 29 Haiban 5 ini. Anjuran bersama kempen 3B bernama Perpustakaan Kuala Lumpur dan juga Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM. Jadi program ini diadakan, peserta akan membawa buku, berjalan bersama buku mengelilingi dataran merdeka. Kempen 3B merupakan kempen galakan membaca di kalangan rakyat Malaysia, dan juga kempen yang dijalankan adalah merupakan inisiatif tanggungjawab sosial yang dijalankan oleh Bernama dan juga rakan strategi kita. Rakan strategi kita terdiri pada Perpustakaan Negara Malaysia sendiri, Persatuan Pustakawan Malaysia, Majlis Buku Kebangsaan Malaysia, Perpustakaan Kuala Lumpur, Pusat Sumber KKMM, dan Perbadangan Kota Buku. Objektif book walk ni ialah, pertamanya memanglah kita nak mengadakan satu kempen galakan membaca di kalangan budaya membaca, di kalangan rakyat Malaysia lah. Jadi buku-buku yang kita disumbangkan oleh peserta-peserta book walk ini akan kita sumbangkan kepada golongan yang memerlukan. Okay, kita memang aktiviti ini adalah pertama kali kami jalankan dengan kerjasama 3 pihak ni. InsyaAllah lah kalau ada sambutan daripada kalangan rakyat Malaysia dan juga mereka yang berminat untuk menyumbang buku-buku yang mereka ada di rumah ataupun membeli buku baru, jadi insyaAllah kita akan adakan secara tahunan. Okey, boleh Puan ceritakan aktiviti apa yang akan dilakukan pada hari tersebut? Okay, seawal 7.30 pagi kita adakan pendaftaran peserta dan kemudian kita adakan senam aerobik dan juga pelepasan dijangka pada pukul 8.30 pagi lah. Jadi jaraknya lebih kurang 2 km saja dikelilingi dataran merdeka tu dan berhenti dan penamatnya di Perpustakaan Kuala Lumpur. Jadi sesudah itu buku yang dibawa tu akan disumbangkan kepada tabung bank buku 3B, kempen 3B. Harapan saya agar semua datanglah ke dataran merdeka kerana ini adalah julung kali kita adakan aktiviti ataupun berjalan bersama buku. Saya rasa ini pertama kalilah diadakan, tidak pernah lagi sebelum ni di mungkin sekitar Kelang ni. So satu trend yang baru yang kita bawa dan mungkin macam Datuk Chairman kata tadi, kita juga galakkan lagi organisasi lain, kerajaan ataupun swasta untuk juga mengadakan aktiviti seperti ini agar buku-buku yang disumbangkan oleh rakyat Malaysia akan diberikan kepada golongan yang memerlukan. Sebab di rumah kita ni sebenarnya buku banyak kan, jadi kadang-kadang kita tahu mana nak taruh buku ni, kadang-kadang lama-lama dimakan oleh anak-anak yang ke apa kan. Jadi without knowing yang ada golongan yang memerlukan buku ni, jadi kita lah sebagai golongan kerajaan ke swasta ke yang memain peranan untuk membantu golongan yang memerlukan. Pelancaran kempen 3B telah diadakan pada Disember 2015 dan antara aktiviti yang telah dijalankan setelah pelancaran tersebut seperti pelancaran bank buku di Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, jom baca selama 10 minit, koleksi bank buku di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, dan juga aktiviti seterusnya ialah pada sehari sebelum book walk, iaitu pada 28 hari bulan Mei di Perkampungan Orang Asli Batu 12 Gombak. Dan pada 29-nya pula kita akan adakan juga koleksi buku-buku
di 3B Boardwalk di Dataran Merdeka. Istimewanya ialah tidak ada yuran pendaftaran. Jadi datanglah bersama keluarga, seisi keluarga, jiran tetangga dengan hanya membawa buku. Itu sahaja keperluannya. Di samping itu kita menghadirkan pelbagai hadiah juga, cabutan bertuah dan juga goodies kepada yang hadir, dan mungkin kita akan sediakan juga medal pada orang-orang yang datang awal pada hari itu. Silalah datang beramai-ramai ke aktiviti ini yang mana pertama kali dan kedua kali diadakan di negara kita. Saya Syed Alwi, Profesor Dr. Syed Alwi Al-Junid bin Syed Junid daripada mewakili Universiti Malaysia Perlis. Saya adalah merupakan dekan Pusat Pengurusan Pendidikan dan Inovasi. Pada kali ini kita dapat 15 produk daripada Unimap yang menyertai iTex 2016. Jadi dari segi persediaan, selalunya pihak Unimap akan buat saringan pada peringkat universiti terlebih dahulu. Daripada saringan itu kita akan memilih hanya produk yang memenangi pada peringkat 2 mendapatkan pingat emas sahaja, dan mestilah produk tersebut mempunyai IP ataupun patent. Itu syarat dia, dan selalunya mestilah projek yang berfungsi dengan baiklah. The functional product. Selalu kita akan hantar tangible product. Itu kita punya ni lah. Jadi dia ada 4 kriteria utama. Yang pertama adalah dari segi novelty, yang kedua dari segi functionality of that product, yang ketiga dari kebolehpasaran, yang keempat adalah what are the masalah yang kita nak selesaikan. Itu 4 kata ni lah yang utama. Okey, pada tahun lepas kita memenangi memang 18 emas, tapi dari segi peratusan emas yang kita menangi lebih kurang dalam 30%. Pada tahun ini kita lebih menitik berat dari segi peratusan emas tersebut. Alhamdulillah kita berjaya meningkat dari segi peratusannya sebanyak tahun ini kalau tak silap dalam 47%. 47% pengurutan peringkat emas. Okay, selalunya harapan Unimap adalah yang mana memenangi emas pada peringkat nasional ni, kita akan bawa ke luar negara untuk dipertandingkan, dan juga mana-mana produk yang boleh dikomersialkan kita akan ke tengah untuk dikomersialiskan. Saya punya saranan jadi kita perlulah perlu ada bimbingan lah. Mungkin kami pun dari segi pengalaman tu kita ada pembimbing lah yang membimbing kita sebelum ni apa ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Muhammad Rashidi bin Cik Beson daripada Universiti Malaysia Perlis. Hari ini kami telah mempamerkan satu produk yang berteknologi tinggi menggunakan dua teknologi, iaitu wireless dan juga optical fiber. Dengan menggunakan kedua teknologi ini kita dapat menyelesaikan beberapa masalah seperti di kawasan pedalaman yang mana tidak boleh mengakses kepada internet. Sekarang tidak menjadi lagi masalah dengan adanya kita panggil bottleneck untuk optical fiber lah, menggunakan optical fiber. So penyediaan bagi prototype ni kita ada membuat analisis dari segi theoretical simulation, dan akhirnya kita come out dengan satu prototype lah. Tempoh untuk menghasilkan prototype ni kita ambil masa dalam tempoh sebulan lah, untuk menyiapkan keseluruhan prototype lah. Dari segi wiring, dari segi casing dan sebagainya, mengambil masa dalam sebulan. Di iTex saya mendapat peringkat gold medal dan 2 special award daripada Korea Invention Academy dan juga Asia Invention Association.
Alhamdulillah ni pencapaian yang terbaik lah bagi saya di iTech untuk pada tahun ni. Idea ni datang daripada hasil penyelidikan kami yang sebelumnya, sebab saya sebelum ni buat PhD dalam bidang yang berkaitan. So hasil daripada analisis dan simulation ni, kita dapat idea dan advice daripada supervisor semua, kita dapat menghasilkan satu prototype ni lah. Nasihat saya untuk menceburi bidang ni, dia kena first kali kita memang kena banyak membaca, kemudian kita kena buat try and error. Lepas tu kita try and error pun kita kena berpandukan kepada metodologi yang betul supaya kita dapat menghasilkan produk yang baik dan juga mendapat ilmu yang manfaat lah. Okey, Assalamualaikum. Saya Masri Zairi dari Ambient University Malaysia Perlis. Hari ini saya nak membentangkan sedikit tentang saya punya projek lah untuk di iTech ni, ialah MEMS Structure Realization Using KrF Laser Micromachining. Okey, sebenarnya projek ini, sebelum itu mungkin saya berterima kasih dulu kepada penaja daripada NCIA, Northern Corridor Implementation Authority, dan juga pihak Ambient kerana memberi sumbangan dan sokongan dari segi untuk membuat projek inilah, di mana melalui projek ini kita dapat projek ini adalah salah satu kaedah baru yang boleh mengurangkan kos pengeluaran dari segi sebelum ini. Kebiasaannya apabila kita hendak membuat satu structure microfabrication, kita memerlukan menggunakan teknik fotolitografi. Teknik ini memerlukan masa yang panjang, proses yang banyak dan material yang banyak, dan juga melibatkan banyak chemical. Kalau kita guna projek menggunakan laser ini, ia dapat mengurangkan kos, menjimatkan masa, dan salah satu teknik yang dapat menambahkan pengeluaran dari segi produk-produk yang melibatkan MEMS. Dan produk ini amat berguna lah untuk industri MEMS dan juga industri mikrofluidik. Kalau kita dapat lihat di sini, projek ini amatlah merupakan satu teknik yang berguna, yang saya rasa memang akan untuk teknologi ke hadapan, memang untuk MEMS memang berguna semua. Sebab kalau dari segi, kita tengok dari segi advantages dia, dia dapat mengurangkan, kalau melibatkan fotolitografi yang memerlukan banyak step, dan di sini kita dapat mengurangkan step itu dan juga menambah bilangan production rate lah. Itulah yang saya rasa berguna untuk pada masa hadapan lah. Okey, projek ini sebenarnya adalah salah satu teknik manufacturing process di mana kita mengeluarkan semua produk MEMS menggunakan teknik KrF Laser Micromachining. Teknik ini kita tidaklah susah sangat, kita hanya memerlukan design dalam bentuk menggunakan CAD, Computer Aided Design. Apabila kita punya design ini, kita direct fabricate menggunakan mesin KrF ini. Teknik ini mengambil masa, kalau melibatkan sampel-sampel yang kecil, mengambil masa hanya beberapa minit saja, dan memang amat guna lah untuk semua industri MEMS. Perasaan saya terima kasihlah kepada Dr. Yufridah Wahab dan juga pihak Ambient dan juga pihak Universiti Malaysia Perlis kerana memberi peluang ini kepada Ambient untuk menghasilkan produk yang berguna untuk industri dan masyarakat dan serta researcher di luar sana. Okey, kepada semua researcher di luar sana, saya ingin memberi pandangan, kalau kita hendak membuat satu struktur MEMS yang lebih cepat dan menyimbatkan masa, kita boleh menggunakan teknik ini. Bolehlah datang kepada Ambient di UNIMED kerana kita akan memberi tunjuk ajar, dan juga disebabkan di Malaysia hanyalah kita saja yang mempunyai mesin ini, mesin advance ni, dan kita melakukan sedikit modify kepada part-part di dalam mesin ni untuk mendapatkan size yang dalam micron size. Jadi memang amat gunalah untuk researcher yang memerlukan
memerlukan nak membuat structure microfabrication, kerana kita boleh avoid menggunakan teknik fotolitografi. Kepada sesiapa yang mahu membuat structure yang tanpa melibatkan fotografi, silalah datang ke Makmal Ambient di Universiti Malaysia Perlis. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Muhammad Dr. Muhammad Zakimi bin Zakaria daripada Universiti Malaysia Perlis untuk membawakan pada ITEC kali ini 2016, ITEC 2016 saya telah membawa produk invention produk iaitu stand wheel. So kamu tengok stand wheel is innovation of supporter chair for disabled patient. Sebenarnya produk ini adalah clearly genuine idea daripada klinik pergigian Kangah yang diketuai oleh Dr. Intan Sariza Zainuddin and dia team. So produk ini sebenarnya adalah untuk membantu pesakit yang berada di kerusi roda untuk membuat rawatan pergigian, datang ke klinik untuk membuat rawatan pergigian, dan doktor klinik tak perlu untuk memindahkan pesakit itu ke dental chair untuk mengurangkan risiko supaya pesakit itu injured. So dengan adanya stand wheel, so pesakit itu terus boleh buat rawatan di kerusi roda. Okey, sebenarnya idea ni adalah memang daripada klinik pergigian Kangah. So kita sebagai Universiti Malaysia Perlis cuba memberi sokongan kepada klinik pergigian Kangah untuk membuat analisis, contohnya mechanical analysis, static analysis dan beberapa contoh support analisis lain untuk memberi produk ini lagi berkesan untuk kegunaan mereka sendirilah sebenarnya. So produk ini adalah sememangnya genuine idea daripada mereka sendiri, iaitu Dr. Intan punya tim lah. Produk ini sebenarnya dalam tempoh 6 bulan mereka boleh menyiapkan produk ini, dan kita sebenarnya telah membuat survey untuk kegunaan semua di klinik pergigian di Perlis. Okey, sebenarnya untuk anugerah Special Award ni saya tak menjangkakan saya akan dapat. So alhamdulillah. So sebenarnya Special Award ni adalah goes to Dr. Intan punya tim juga sebenarnya. Dia orang banyaklah support dari segi data, macam mana produk ini dihasilkan, macam mana dia orang approach end user untuk menggunakan produk ini. So perasaan saya agak amat sukalah, maksudnya amat happy untuk dia orang jugalah. Kepada penyelidik-penyelidik di luar sana, jangan sesekali berhenti mencuba, teruskan mencuba, jangan takut-takut untuk cuba membuat invention, dan terus cuba untuk memberi impact kepada terutamanya kepada komuniti. Dan sebenarnya komuniti ni amat rapat dengan kita, dan jika kita memberi impact kepada komuniti, sebenarnya kita adalah salah seorang penyelidik yang amat dekat kepada komuniti itu sendiri. Itu saja. Terima kasih.